untuk sesi yang lepas, secara umum kita dapat perkongsian daripada Fadil Ustaz Afdal macam mana nak mengelola halaqah. Nak mengelola halaqah, persediaan, kepentingan, keperluan, tips-tips dalam nak mengelola halaqah. Jadi sesi lepas kita dah dapat perkongsian tu. Jadi untuk malam ni rasa julung kali kita jemput Akhi Adam Effendi untuk berkongsi. Cuma malam ni kita boleh panggil apa supportive, pillar ataupun sebenarnya ini juga adalah anchor dalam dakwah kita, anchor dalam amal kerja-kerja dakwi dan tarbiyah kita, yang mana sesi muayyasyah. Yang mana sesi muayyasyah ni pasti semua, boleh kata semualah yang sedang mengelola halaqah, yang sedang mengelola dan akan mengelola halaqah, bakal mengelola halaqah, telah mengelola halaqah tu pasti tidak dapat tidak mesti melalui kerja ni. Kerja muayyasyah. Jadi apa itu muayyasyah ataupun apa kepentingan ataupun beberapa tips dalam nak bermuayyasyah mad'u. InsyaAllah malam ni kita boleh bertukar pendapat, boleh bertanya dengan muajib. InsyaAllah dalam perkongsian yang anda rasa mungkin sejam, mungkin hingga 10.30 lah malam ni insyaAllah. Okey, ayuh kita sama-sama nak lengahkan, nak menjemput si Adam Effendi untuk berkongsi. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ikhwah yang dikasihikan Allah. Kenapa anda sebut geng-geng ni? Sebab baru ni misi diorang ni. Ukhuwah fillah baru satu lepas. Ni aku salah masuk channel kamu ni, muka sama. Jadi Masya Allah lah, menggambarkan mereka ini orang-orang yang soleh, orang yang baik dan mengisi masa-masa yang ada dengan apa ini. Oh terus live ni, minta maaf lah kalau ada interest. Tak mungkin terlive kan. Baik, Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan selamanya, as cliche as it might sound. Tapi itulah tugas kita sebagai seorang hamba, adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi SAW bangun tahajud sampai bengkak-bengkak kaki. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau ni maksum, kau ni tak ada dosa, perlukah engkau meminta ampun sampai sebegitu rupa kan? Perlukah solat sebegitu rupa? Apa kata Nabi? Salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu sebenarnya antara benda yang kita selalu pandang ringan atau kita pandang enteng, memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira satu persatu nikmat Allah, kita tak boleh kira. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita, daripada kita lahir, bernafas, kenal dunia sampailah ke saat ini. Jadi alhamdulillah malam ni saya akan berkongsikan satu perkongsian lah, sembang-sembang santai je sebenarnya, yang sebenarnya sangat penting. Tapi kadang-kadang kita tak tahu atau kita tak perasan benda ni mainkan peranan yang sangat penting dalam amal dakwah kita. Sebelum tu nak tanya, siapa yang pertama kali dengar ataupun memang tak pernah dengar sebelum ni muayyasyah? Sila komen di bahagian chat box. Jangan malu-malu Nothing to be ashamed of. Kita nak sama-sama belajar. Sambil-sambil saya kongsi skrin sekejap. Okay. Oh, semua tahulah ni maknanya. Saya panggil muayyasyah tergeliat lidah. Nak sebut bila susah. Okay, sekejap
Dah dengar macam muasasah. Muasasah ni apa? Haji kan? Haji muasasah. Okay, Masya-Allah. Yang lain lagi maknanya tahulah Alhamdulillah, tak apa. Tak tahu pun tak apa. Malu nak mengaku pun tak apa. InsyaAllah. Moga-moga lepas keluar daripada sesi yang ringkas ini, kita semua bukan setakat tahu muayyasyah itu apa, bukan sekadar tahu apakah kepentingan muayyasyah itu, tapi bersungguh-sungguh mahu melaksanakan muayyasyah itu insya-Allah. Okey, jadi apa itu muayyasyah? Dari segi bahasa ataupun dari segi kita kata istilah lah, dari segi kamus ataupun kamus dewan kan, kita kata kan. Pertama saya tengah pasang presentation, so saya memang tak nampak kalau ada komen dan sebagainya. Nanti minta kalau ada apa-apa benda urgent yang saya perlu beri perhatian, minta MC mesej saya secara personal. Okay. So dari segi bahasa, perkataan akar ataupun root word muayyasyah ni daripada perkataan ayash ataupun lebih kurang lah kan, ayash, yaish, yuayishu kan. Dia ada satu, kalau dalam konteks muayyasyah ni ataupun ayash ni adalah fi'ilah perbuatan. Perbuatan. Ayash fulanan, kalau kita ayash dengan seseorang, apa maksud dia? Maksud dia ash ma'ahu wa asiruhu. Kita tinggal dengan dia, duduk dengan dia pada satu masa zaman. Okay? Tak maaf kalau pronunciation tak betul. Jangan rasa cringe Nanti tolong betulkan. Kan? Tak sure qada ke qadian. Qada ma'ahu juz'an, spend sebahagian ataupun sebahagian daripada masa dia, min hayatuhu, daripada kehidupan dia, ataupun kullaha, seluruh hidup dengan dia. Maknanya bila kita bermuayyasyah kan, bila kita dari segi bahasanya bermaksud kita spend masa kita dengan seseorang itu sama ada sebahagian ataupun seluruh hidup kita spend masa dengan dia. Okey, itu secara bahasa. Ataupun apa maksud muayyasyah? Yang dalam konteks kita muayyasyatun nas, bermuayyasyah dengan manusia. Apa maksudnya? Al-aishu ma'ahum wal indimaj fi hayatihim. Kita tinggal dengan dia dan bergabung, maknanya indimaj ni bergabung dalam hidupnya. Jadi sebenarnya if you are talking about dalam konteks bahasa ni muayyasyah ni memang satu benda yang sangat besar. Kita boleh bayangkan tak kita tinggal ataupun kita spend seluruh kehidupan kita dengan mad'u ataupun dengan mutarabi kita. Susah kita nak bayangkan kan. Tapi inilah sebenarnya muayyasyah yang dalam arti katanya yang sebenar. Tapi of course dalam konteks dakwah atau dalam konteks tarbiyah, muayyasyah ni lebih bermakna kita spend sebahagian masa dalam proses nak tarbiyah itu, sebahagian adalah dengan kita kita mengenali dia. Mengenali ni bukan hanya tahunan, bukan hanya ta'aruf yang hari tu dalam ukhuwah fillah tu kan. Tapi maknanya kita spend masa dengan dia. Makan dengan dia, mungkin ada masa kita berjaulah dengan dia, kita tidur dengan dia kan. Kita tidur ni faham lah dalam konteks yang benar lah sebab sekarang ni tengah viral suamiku seorang pendosa kan, telefilm yang seolah-olahnya menormalisasikan LGBT yang itu yang tengah hangat sekarang lah. Jadi maknanya bukan sekadar berkenalan, bukan sekadar ta'aruf, tapi muayyasyah ni dia lebih daripada, dia ada elemen kita spend masa kita dengan mad'u ataupun dengan mutarabi kita. Itu dalam konteks dakwah. Tapi dalam konteks bahasa maknanya dengan sesiapa saja pula. Mungkin kita muayyasyah dengan jiran tetangga ke kan, dengan mak mertua, ayah mertua ke, itu dalam konteks bahasa. Tapi kita dakwah, kita khusus kepada mad'u ataupun mutarabi kita. Alright, itu dari segi definisi lah. Okay, apa dalil? Ada dalil ke? Nanti kata kita ni mendalilkan tonggang agama kan. Dia tak adalah nak kata dalil yang mewajibkan muayyasyah, tak. Tapi kalau kita baca Quran, kita tengok hadis, kita selusuri kisah-kisah salafus soleh, kisah para tabi'in, kita akan dapati memang ada elemen muayyasyah ni dalam membentuk peribadi mereka. Memang ada elemen muayyasyah ini yang menjadi sebahagian daripada tool, sebahagian daripada alat untuk menyampaikan ataupun memastikan dakwah dan tarbiyah itu berlaku dengan berkesan. Yang pertama saya nak sama-sama kita tengok surah Toha. Surah Toha, hari itu pun lagu terujukan surah Toha dengan adik-adik ukhuwah fillah hari itu. Surah ke-20.
Nak minta orang lain lah baca. Minta nak orang baca daripada ayat 10 sampai ayat 23. Okay, sebab hari tu dah berkenalan dengan geng-geng ukhuwah fillah. Nak minta Imran lah baca. Boleh tak Imran? Imran baca daripada ayat 10 sampai 23. Baca tilawah dulu. Sepuluh sampai 23, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah Toha kan? Okay. Betul. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Maksudnya ketika dia, yakni Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyalaan api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia menghampiri ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua sepatumu, kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yakni Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan daripada kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikut keinginannya yang hanya akan menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, yakni Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya dan aku memukul daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lemparkanlah dia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, yakni Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya akan keluar cahaya putih yang tidak cacat sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Baik, jazakallahu khair Imran. So, apa yang sedang berlaku ataupun apa yang saya nak sampaikan daripada kisah ataupun surah Toha ini adalah bagaimana berlakunya muayyashah ataupun berlakunya kita kata sembang-sembang lah antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan mutarabbi'i itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kan? Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia berjaya menimbulkan satu perasaan percaya atau satu perasaan siqah daripada Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa lepas bermuaisyah dengan Allah tu, dia terus percaya dan siqah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Of course kita boleh cakap
oh ini adalah wahyu, ini adalah mukjizat dan sebagainya. Tapi just for the sake of our discussion malam ni saja nak tunjukkan korang kan, apakah itu muayyasyah dan apakah kesan daripada muayyasyah yang berkesan. Okay? Of course lepas ni kita akan tengok lagi kan. So kisah yang kita tengah baca yang Akhi Imran tilawahkan tadi adalah daripada saat ataupun momen ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapat perintah yang pertama ataupun mendapat wahyu yang melantiknya sebagai rasul kan. Di Bukit Tua ataupun di Lembah Tua kan. Ada orang kata di Bukit Tursina dan sebagainya, itu adalah different discussion lah. Jadi ketika Nabi Musa pertama sekali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berlakulah dialog antara Allah dan Nabi Musa. Dan yang pertama, arahan pertama yang diminta oleh Allah untuk buat kepada kepada Musa adalah dengan menanggalkan sepatu, menanggalkan kasutmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Dan banyaklah kalau kita nak tafsir atau kalau kita nak tadabbur ayat ini saja, banyaklah antaranya adalah dalam proses tarbiyah ni, antara peringkat awal adalah untuk menyucikan diri. Benda inilah juga yang disebut dalam surah Muzammil, dan perintah dalam surah Muzammil, betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan diri. Okey, tapi itu different context. Okey, lepas tu nampak tak Allah cerita apa kepada Nabi Musa? Allah cerita tentang aku dah pilih engkau, kemudian Allah perkenalkan diri, aku adalah Allah. Allah tekankan mesej tauhid, kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua ni adalah mesej tarbiyah. Semua ni adalah core mesej yang dalam tarbiyah yang Allah nak sampaikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah cerita pula tentang tanggungjawab, apakah terjemahan ataupun apakah manifestasi kepada percaya kepada Allah itu satu. Itulah solat. Kena dirikan solat dan kena sentiasa mengingat Allah. Kemudian Allah cerita tentang benda ghaib, benda yang paling besar, antara core tenet ataupun kita punya kita kata rukun iman kita lah percaya kepada benda ghaib kan, percaya kepada kiamat. Maknanya apa? Bila kita bermuayyasyah tu kan, bukannya muayyasyah kosong. Bukannya sembang-sembang kosong kan. Bukan setakat nak tanya khabar, dah makan belum, tak. Dia ada mesej dakwah, dia ada kita kata jarum-jarum halus yang kita nak masukkan kan. Ada juga benda yang kita nak sampaikan kepada madu ataupun binaan kita ketika kita bermuayyasyah. Nampak? Nah, apakah efek dia? Apakah efek dia bila berlaku muayyasyah yang berkesan? Nampak? Dia akan timbal balik tau. Feedback yang Allah dapat daripada Nabi Musa apabila Allah tanya kepada Nabi Musa, apakah yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Okay, kalau kita orang biasa kan, ataupun kita tak tahu kisah ini, kalau kita dengar ada orang tanya kita soalan, apa yang ada kat tangan kanan tu? Apa jawapan kita? Kita akan just jawab je lah kan, kat tangan kanan aku ada apa? Sekarang ni kan, aku tengah bawa handphone ke, aku tengah pegang buku ke. Tapi dalam ayat ni sangat menarik. Apakah jawapan Nabi Musa? Ini adalah tongkatku. Aku bertopang padanya ketika berjalan dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Tiba-tiba dia cerita benda-benda lain yang Allah tak tanya pun. Betul tak? Dan Allah tanya, apa yang ada di tangan kanan engkau? Tapi dia punyalah dah syok ataupun dia punyalah dah percaya dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita lebih lagi. Dia sampaikan lebih lagi apakah peranan tongkat ataupun keperluan tongkat yang ada kat tangan itu. Itu maknanya apa? Maknanya dah timbul satu connection kan, dah timbul satu kepercayaan antara Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa, lemparkan wahai Musa, Nabi Musa tak teragak-agak. Dia terus, padahal ialah kalau kita nak kata dalam konteks berbeza kan, of course Allah adalah Allah lah, tapi dalam konteks berbeza, padahal baru kenal kan, baru jumpa kan, stranger kan. Tiba-tiba nak suruh campak tongkat, Nabi Musa campak. Dan nampak tak satu lagi elemen muayyasyah, ayat 21, Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut, kami akan mengembalikannya kepada kami. Maknanya ada aspek menenangkan, ada aspek pujukan dekat situ kan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Apakah itu yang perlu ada dalam muayyasyah? Okey. Dan akhirnya kalau saya nak ringkaskan sebab masa berjalan, apabila telah berlaku muayyasyah yang berkesan dalam pembinaan benak, dalam pembinaan mad'u ataupun mutarabi, apabila diberi tanggungjawab dakwah yang besar pada ayat 24 kan, itulah tanggungjawab dakwah yang paling besar yang Allah beri kepada Nabi Musa. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun. Ketika itu tidak timbul lagi keraguan kan. Nabi Musa bukan minta ditangguhkan tak apa. Nabi Musa minta dikuatkan, betul tak? Nabi bisa baca doa Rabbi shrah li sadri apa semua tu. Bukan Nabi Musa minta tangguhkan ke mengilat, tak. Antaranya adalah kerana apa? Telah berlaku satu muayyasyah yang berkesan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa. Itu secara ringkas Of course kalau kita nak berbicara lebih lanjut, lebih panjang, banyaklah kita boleh persoalkan atau kita boleh tanya lagi tentang ini. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama daripada
daripada surah Taha daripada Al-Quran. Kalau kita pada hadis, satu kisah yang sangat menarik lah. Satu kisah sangat menarik. Of course banyaklah kisah yang memberitahu kita bagaimana Nabi SAW bermuayasyah dan spend masa dengan para sahabat. Tapi ada satu kisah yang bagi saya sangat menarik untuk saya kongsikan, adalah tentang kisah seorang sahabi Amr al-As radhiyallahu anhu. Dia antara sahabi yang lama masuk Islam. Betul tak? Dia masuk lebih kurang sebelum Fathul Mekah, hujung-hujung nak Fathul Mekah tu, bersama Khalid al-Walid. Seorang lagi saya tengok 3 orang kan. Dia masuk Islam, lambat. Jadi dia bukannya dalam kalangan muhajirin, bukan dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, bukan juga dalam kalangan orang-orang Ansar yang boleh katakan faedah sulbah kedua kan. Orang walaupun lambat daripada muhajirin, tapi mereka mempunyai level yang tinggi di sisi Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Amr al-As, Khalid al-Walid ni mereka different group of Muslims. Dia noble, maknanya jasa-jasa mereka, pengorbanan mereka diiktiraf dalam Islam. Tapi mereka ni adalah orang yang lambat. Orang yang lambat. Tapi tengok bagaimana Nabi SAW, layanan Nabi kepada mereka ini adalah sama ataupun malah lebih hebat sehingga mereka merasakan mereka ini dekat dengan Nabi SAW. Apa ceritanya? Suatu hari Amr al-As dia naik kuda ataupun naik unta dengan Nabi. Dan sambil tu dia memang betul-betul dah orang kata dah jatuh cinta dengan Islam, dah cinta Rasulullah. Padahal dulu musuh kan, sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada orang Islam. Tapi lepas dia masuk Islam, dia kenal Nabi, dia kenal agama ni, dia jatuh cinta kan. Jadi dia rasa sangat dekat, dia rasa sangat special dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Kenapa dia tanya soalan ni? Dia expect jawapannya adalah dia. Dia expect Nabi nak cakap dia sebab dia memang rasa dia special. Nabi layan dia special. Tapi Nabi kata Aisyah. Untuk Amr macam, oh okey, silap soalan. Silap soalan. Maksud aku adalah dalam kalangan lelaki kan. Dia kata mestilah Nabi paling sayang Aisyah. Aisyah tu isteri dia. Nabi kata apa? Ayah kepada Aisyah. Nabi kata Allah ayah kepada Aisyah. Kemudian Amr al-As, okeylah Abu Bakar, okeylah fine, Abu Bakar best friend Nabi kan. Siapa seterusnya kan? Dengan harapan Nabi akan menyebut dia kan, Amr al-As. Tidak. Lepas tu Umar. Tak puas hati lagi, dia tanya siapa? Uthman. Lepas tu Amr al-As tak nak tanya dah. Sebab dia takut kan. Kalau dia tanya lagi, dia tanya dia mungkin dah nombor beratus kan. Sebab Nabi dah beribu masa tu kan. Dia mungkin dah nombor berapa kan. Nak ceritanya bagaimana Nabi SAW spend masa yang berkualiti dengan para sahabat sehingga mereka merasakan mereka sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Sedangkan kalau kita baca sirah, kehidupan Nabi ni sangat sibuk, betul tak? Bangun pagi nak kena imam subuh, lepas tu berjumpa dengan masyarakat. Kemudian Nabi ni cari rezeki sendiri kan, maknanya pergi berniaga ke apa ke. Lepas tu jadi imam nak menyelesaikan masalah masyarakat dan sebagainya. Lepas tu isteri pula ada ramai. Masa bila Nabi SAW spend masa dengan sahabat ni kan? Bila masa pula Nabi boleh spend masa sampai Amr al-As merasakan dia lah orang yang paling dekat dengan Nabi? Kata kuncinya adalah pada masa yang berkualiti. Dan itulah yang kita nak tekankan pada muayasyah kan. Muayasyah ni bukan spend masa. Bukan maknanya sekadar spend masa, tak. Tapi kita nak spend masa yang berkualiti. Lebih-lebih lagi adalah kita pada hari ni kan, especially dengan abang-abang yang dah bekerja, dah berkahwin dan sebagainya, tinggal jauh-jauh pula dengan Bad'u kan, tinggal jauh-jauh pula dengan Mutarabi. Mungkin kita ada sedikit, bukan nak cakap alasan, tapi kita acknowledge ada halangan ataupun ada sedikit cabaran kat situ kan. Jadi bila kita ada peluang untuk berjumpa dengan Madu Mutarabi, kita nak spend masa yang berkualiti. Sampaikan mereka rasa mereka ni dilayan dengan istimewa. Dan yang ketiga adalah dalam sejarah salafus soleh, antaranya dicatatkan dalam Al-Muntalaq, buku Al-Muntalaq, kisah Imam Ahmad dan seorang lelaki, seorang tok guru, seorang tok syekh bernama Musa bin Hizam. Musa bin Hizam ni adalah guru kepada Imam Bukhari dan guru kepada Imam Tirmizi. Orang yang hebat. Tapi pernah suatu ketika dia menganut ajaran Murji'ah. Murji'ah ni satu fahaman ataupun satu kita kata ideologi yang mengatakan iman ni dia tak naik dan turun. Antaranya lah, iman ni tak ada yazid, tak ada yangkus. Orang yang beriman, kalau dia buat dosa besar, dosa-dosa dia tu tidak mempengaruhi iman dia.
apa lagi, orang yang Murji'ah ni dia percaya orang yang beriman walaupun dia pernah membunuh orang dan sebagainya, dia tak akan masuk neraka. Jadi ada problem lah kan, berdasarkan kefahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, ada problem lah dengan kefahaman itu. Jadi Imam Ahmad ni kan, dia duduk, dia tinggal, dia spend masa dengan Musa bin Hizam ni, dia mu'ayashah Musa bin Hizam ni, sampaikan Musa bin Hizam ni boleh ubah pendirian dia, sampaikan menjadi seorang pejuang sunnah yang tegar. Maknanya dia berjaya convert Musa bin Hizam daripada seorang yang percaya kepada Murji'ah kepada Ahlus Sunnah yang sejati, sampaikan Musa bin Hizam sendiri berjuang untuk mempertahankan ajaran As-Sunnah yang sebenar. Jadi tak mungkin benda ni dapat dicapai hanya dengan sekadar Imam Ahmad bagi ceramah ke kan, tulis kat blog ke, tulis status Facebook ke, tulis tak mungkin dia akan tercapai. Tapi dia tercapai sebab apa? Imam Ahmad pergi spend masa, pergi jumpa, pergi berdialog, mungkin pergi makan sama-sama, pergi orang kata pergi repo dululah. Dan kemudian bila dah percaya, dah timbul kesikohan itu, dah timbul kepercayaan itu, barulah Imam Ahmad sedikit demi sedikit membetulkan kefahaman Syekh Musa bin Hizam ini. Okay, baik. Itu 3 kisah ataupun 3 dalil yang menyatakan ataupun membuktikan bahawa memang ada mu'ayashah ni. Bukan setakat ada, malah benda ni sangat penting dan sangat special dalam kita nak memastikan agenda dakwah dan tarbiyah kita berjalan dengan berkesan. Baik. Nah, apa kepentingan mu'ayashah? Ini orang kata tak adalah kalau cari kat buku ke, tak adalah, benda ni lebih kepada aspek pengalaman saya kongsikan daripada apa pengalaman kita bila kita dah lama dalam tarbiyah dan dakwah, yang kita berkongsi dengan ikhwan-ikhwan berkongsi benda yang sama. Yang pertama adalah untuk melembutkan hati yang keras. Sama macam kisah Musa bin Hizam tadi kan. Maknanya kadang-kadang kita kena faham mad'u ataupun mutarabi kita ni datang daripada pelbagai latar belakang. Tak? Mungkin ada yang datang daripada broken family. Ada yang datang daripada memang keluarga yang orang kata totok apa ni, minta maaf lah, bagi contoh ni totok parti politik tertentu kan, ataupun datang daripada keluarga yang kita kata mak ayah tak pentingkan didikan agama kan, memang ada. Tapi so kita tak boleh nak judgemental dan kita tak boleh nak pukul rata kan, kita nak layan semua orang dengan layanan yang sama, tak boleh. Maknanya orang ini kena pakai acuan macam ni, orang ni kena pakai acuan macam ni, orang ni kena belanja McDonald, orang ni kena belanja KFC, orang ni kena belanja Pizza Hut. Jadi tujuan mu'ayashah ni adalah antara melembutkan hati yang keras. Mungkin bukan dia tak nak, bukan dia tak suka, tapi hati dia belum terbuka. Tapi bila kita bermu'ayashah, kita jumpa, dia nampak kita ni betul-betul ikhlas, kita ni genuine, kita ni tak pernah berkira, jumpa, belanja makan, belanja minum, siasat tanya khabar, percayalah benda tu boleh melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Dulu saya ada cerita dekat adik-adik yang hadir pada pengisian Ukhuwah Fillah hari tu. Saya ada seorang usrah mate masa dekat London dulu. Dia ni pandai masak. Jadi antara cara dia untuk tawan hati saya adalah dengan memasak. Dia buat lompat tikam. Bayangkan kat London boleh buat lompat tikam dan buat macam-macam jenis hidangan yang kita rasa, kita masa tak nampak pun dia ada agenda kan. Tapi maknanya masa tu rasa macam terharu lah kan. Orang datang, dia duduk jauh, dia duduk dalam jauh lah daripada tempat saya, tapi sanggup datang masak dan sebagainya. Dan benda tu memang maknanya kita seolah kita terhutang budi. Kita rasa macam baiklah dia ni macam tu kan. Dan ini yang kita nak outcome daripada bila kita bermu'ayashah. Okay, kemudian apa? Kita nak ikat hati mad'u dan mutarabi dengan kita. Kebanyakan, saya boleh kata dalam 70% atau 80%, malah lebih lagi, mad'u ataupun mutarabi yang nak ikut kita ni bukanlah sebab fikrah dulu kan. Bukannya sebab Masya Allah aku nak tegakkan negara Islam, Masya Allah Ustaz Alam. Mungkin adalah dalam kalangan tu yang nak ikut fikrah ni Masya Allah sebab kagum dengan cara fikir Al-Banna, dengan cara fikir Syed Qutb dan sebagainya. Tapi kebanyakan, majoriti adalah kerana keterikatan hati dengan murabi dia. Keterikatan dia dengan ikhwah yang tarik. Boleh jadi bukan murabi dia. Boleh jadi usrah mate dia kan. Boleh jadi abang-abang lain yang menarik dia dan akhirnya murabi lain yang bawa. Tapi maknanya kita nak ikat hati. Kan? Sebab apa? Sebab dalam hadis 6 pun ada sebutan hati ni adalah raja kepada diri kita kan. So peranan hati tu sangat besar. Kan? Hati yang dah tertaut tu, hati yang dah tertambat tu memang susah nak putuskan ikatan tu kan. Jadi tujuan kita adalah kita nak ikat hati dengan kita dulu. Di peringkat awal memang kita nak ikat dengan peribadi. Memang nak intimat syakhsi dulu kan.
ada keintiman dengan peribadi kita. Kan? Barulah lepas tu kita akan halakan ni supaya intim dengan dakwah, intim dengan fikrah dan sebagainya. Tapi niat asal ataupun al-aslunya adalah untuk mengikat hati dengan kita. Yang ketiga adalah kita nak jernihkan fikrah dia. Kadang-kadang dalam usrah, dalam halaqah, kita tak dapat feedback ni kan. Mungkin dia segan usrah mate lain. Mungkin masa tu dia tak berfikir lagi kan. Ataupun mungkin dia rasa segan dia rasa macam malas lah cakap kan, nanti apa pula pandangan orang ataupun nanti orang ingat aku provoke dan sebagainya. Tapi bila kita berjumpa one to one, kita ada momen-momen yang orang lain tak tahu ataupun kita ada momen-momen yang bersendiri dengan dia. Mungkin masa tu kita dapat selami. Contoh lepas ISK kan. Dia first time dengar pasal Khalifah Islam, dia tak tahu. Memang ada. Jangan katalah memang ramai. Orang tak tahu pasal Khilafah Islam. Baru ni saya tak tahu lah ada kecoh pasal kertas SPM kononnya ada cerita pasal Al-Banna kan. Maknanya silibus baru. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi maknanya ramai orang yang tak tahu pasal tentang Khilafah Islamiyah, tentang dulu Islam pernah melawan 2/3 daripada muka bumi, tentang ekspedisi Salahuddin Al-Ayyubi, tentang Muhammad Al-Fatih, tak tahu. Tapi bila dengar ISK tu macam overwhelming. Macam rasa, wah, first time dapat macam ni, macam tu kan. Dia macam tak boleh nak hadam, tak boleh nak proses. Jadi bila kita jumpa one to one kan, macam mana, apa pendapat tak ISK, ada apa-apa yang tak setuju ke, kan, tak apa, kita slow-slow. So kita dapat jernihkan. Dan kita bukan setakat nak jernih, kita nak pasakkan, kita nak bumikan fikrah itu. And again, kadang-kadang dalam usrah, benda tu bukan tak boleh dalam usrah mungkin merapi, pom-pom cakap kan, orang ni berapi-api bercakap, seronok bincang, tapi tak ada elemen untuk kita uji ataupun kita tahu adakah fikrah tu tertanam. Betul ke dia faham kita kena bina pada bawah ke atas? Betul ke dia faham bahawa kita ni bukan tak setuju dengan politik tapi tak nak masuk politik ni? Betul ke dia faham begini begitu? Bila kita buat Aisyah, kita ada momen-momen sisi yang begitu yang kita boleh kita boleh ya Allah tak keluar perkataan tu, tapi kita boleh be honest with each other. Kita boleh jujur dengan masing-masing. Okay, yang keempat, bila kita mau Aisyah, kita boleh tahu masalah dia. Kan? Mungkin dalam usrah rekod, dia takkan nak cerita masalah dia kan. Di tingkat awal ni belum percaya lagi kat usrah mate. Nak pula usrah mate semua daripada tempat berbeza-beza, stranger kita kata kan. Orang kata superficial lah kan. Dalam usrah boleh gelak-gelak, makan sama-sama, happy-happy, tapi setakat itu. Tapi bila kita jumpa dan ini memerlukan elemen kesikohan tu lah, nanti kita akan cerita pasal tu. Okay, bila kita jumpa, ada spend masa and dia dah selesa dengan kita, mungkin masa tu dia dah tak ada isu nak bercerita dengan kita. Dan kadang-kadang penceritaan itu berlaku secara tidak sengaja ataupun berlaku dengan tanpa dirancang. Contoh di tengah-tengah sembang kita contoh saya terfikir dalam kepala itu yang saya terfikir sekarang kan. Tengah-tengah makan kat dia mamak, ada nampak satu family tengah happy, jealous lah saya bang dengan orang, mak ayah saya tak macam tu pun. Contoh, baru terkeluar, barulah kita tahu rupanya mak ayah dia bercerai dan sebagainya. Barulah kita faham, kenapa patutlah dia ni macam ni. Jadi bila kita ada momen-momen mu'ayyashah, insya-Allah kita bukan setakat nak kenal masalah dia, tapi kita nak jadi doktor yang dapat berikan diagnosis yang terbaik. Seorang doktor yang bagus tu adalah doktor yang dapat beri ubat yang paling berkesan yang boleh merawat masalah sakit dia tak. Jadi kita nak diagnosis, macam mana kita nak bagi ubat yang terbaik kalau diagnosis kita tak betul. Dan macam mana kita nak diagnosis kalau kita tak kenal pesakit kita tu, kita tak jumpa dan kita tak buat kita kata check up lah, diagnosis kan. Dan yang kelima yang saya letak kat sini, banyak lagi sebenarnya kan, adalah untuk kita lahir ke ketaatan tapi menerusi kasih sayang. Ketaatan yang bukan dipaksa-paksa. Sebab dalam surah As-Saff Allah sebab apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat cinta orang-orang beriman yang berjuang menegakkan agama Allah dalam keadaan soft. Jadi kita kata dalam keadaan soft yang tu rapi, dia mesti ada orang kata ada ketuanya kan, ada jundinya, ada tenteranya, ada orang kena buat macam ni, ada orang kena buat macam tu. Dan semua ni kena ada organisasi, betul tak? Kena sistem. Jadi kita nak ke hadapan, kita kena ada satu sistem yang cantik kan, ada disiplin. Tapi kita tak nak benda tu atas sebab dictatorship kan, bukan atas paksaan tapi atas dasar kasih sayang. Sebab itulah kita cerita pasal ukhuwah fillah, al-ukhuwah asasul aizah. Insya-Allah. Ada soalan tak setakat ni? Sedap minum Pak Tikam.
Baik. Alright, boleh sambung Baik. Sekejap. Setakat ni faham lah kot jelas Simple je malam ni, simple je. Okay. Nah, bila kita nak muayashah, of course ideally kita nak sebanyak dan selalu masih boleh lah. Kalau boleh nak jumpa selalu kan, nak jumpa hari-hari. Tapi kadang-kadang backfire kan. Selalulah kita dengar cerita pada ikhwah kan. Bila jumpa selalu ni, mutarabi tu jadi bosan pula kan. Jadi menyampah pula lagi kan. So kena berhati-hati. Di sebalik semangat kita tu, dan semangat nak buat dakwah tu, semangat nak tanam ke fikrah, semangat tak nak bagi dia lari, tapi kita kena bijak. Kita kena bijak membaca situasi. Kan? Seorang al-ah tu adalah orang yang berfikir, mufakir. Antara ciri seorang da'i yang bijak, yang bagus adalah dia mufakir, dia berfikir. Dia observant, dia memerhatikan. Kan? Dia boleh baca situasi sesuai ke tak aku nak pergi. Kan? Tapi benda-benda tu tidak menghalang dia lah, maknanya bukan assumption, tapi dia bijak membaca keadaan. Of course, ideally kita nak sebanyak yang boleh dan seselalu yang boleh lah. Tetapi melihatkan komitmen masing-masing pada hari ini. Again, bukan nak memberi alasan tetapi berpijak di bumi yang nyata kan. Ada yang kerja pula memang tak boleh buat apa lah masa kerja, tengok phone pun tak boleh kan. Saya ada seorang kawan tu, dia kerja dekat kilang, ni saya punya anak usrah belia lah, anak buah belia kan. Dulu dia kerja kat kilang Samsung. Bayangkan kilang ni punyalah dahsyat, kamera kena tutup, pakai selotip, setiap hari masuk kena tutup. Tak boleh main phone langsung ketika waktu kerja kan. Kalau tempat kerja lain tu bukanlah nak main phone sangat, tapi boleh lah nak jawab WhatsApp ke apa kan, nak tengok Telegram dan sebagainya. Ni tak boleh, memang tak boleh. Dahsyat kan. So mungkin ada kalangan tu yang kerja macam tu kan. Memang 8 to 5 tu memang betul-betul kerja. Tak ada masa lah kan, nak tengok phone ke, nak call mutarabi ke, call madu, memang tak ada masa. Jadi ketika ini kita kena pandai susun masa dan curi masa yang sesuai. Dan ada satu kisah ni, ada seorang al-ah ni pernah share dengan saya bagaimana murabi dia ni unik lah. Murabi ni pun orang yang hebat lah kan, mencari masa untuk nak cek hafazan kan. Nak cek hafazan mutarabi dia adalah murabi ni duduk jauh kan, duduk luar daripada kawasan IPT lah. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi datang ke blok asrama, kejut, bangun tidur untuk qiyam sama-sama, dan sang murabi tu tolak mutarabi dia jadi imam. Jadi Masya Allah, ni orang hebat lah kan. Maknanya murabi tu tak dah kena bangun pukul berapa pula nak pergi ke sana kan. Maknanya kena pandai, kena cari masa sesuai. Kalau kita tak boleh cari masa yang khusus untuk kita muayashah, masalah kita ni kan, kadang-kadang kita fikir, aku tak ada masa nak muayashah. Sebab apa? Bagi dia, muayashah ni kena ada satu masa yang khusus untuk dia muayashah. Maknanya, memang ini adalah masa muayashah. Aku kena pergi minum-minum dengan dia, aku kena pergi makan-makan dengan dia. Itulah muayashah. Jadi kefahaman ni tak salah, tetapi membebankan. Ya memanglah ideally kita nak ada masa yang tidak diganggu dengan benda lain. Kita memang betul-betul nak curhat dengan dia kan. Nak borak-borak bantal dengan dia. Tapi bukan semua orang ada that privilege. Kadang-kadang kita seminggu 2 malam dah kena usrah contohnya kan. Usrah kita, buat usrah orang lain pula. Lepas tu ada meeting ni pula kan. Lepas tu kena mengisi ni pula. So bila nak ada masa yang betul-betul, jadi kita kena pandai. Contohnya apa? Contohnya macam nak pergi beli barang. Contohlah, saya nak pergi beli nak pergi beli iPad lah. Beli iPad dekat Lawyat. Beli iPad kat Lawyat kan. Daripada pergi seorang-seorang, ajaklah mutarabi teman kan. Ajaklah mad'u teman. Dia pun mesti suka nak pergi teman kan. Dia pun boring agaknya kat uni tak buat apa-apa contoh Lepas tu of course lah bila teman tu belanja makan dan sebagainya, tapi maknanya kita manfaatkan masa tu memang kita terpaksa buat kan. Aku memang nak kena beli iPad ni. Aku nak guna iPad. Tapi daripada aku order online, memanglah memudahkan kita kan. Tapi kita pergi supaya kita ada masa untuk kita spend dengan terapi kita kan. Ataupun masa bila? Masa riadah. Jogging sama-sama. Tapi masa jogging tu biasa nak borak masing-masing semput kan. Tapi maknanya kita dah memang nak riadah. Kita memang ada masa. Kita dah ada allocate untuk kita qawil jismi kita kan, nak jaga kita punya masuk tarbiyah. Tapi daripada kita riadah seorang-seorang, kita ajaklah mutarabi kita teman. Adalah elemen spend masa tu kan. Contohnya apa lagi yang bila berjaulah. Ini pun penting ni, jaulah ni satu elemen yang wasilah tarbiyah yang walaupun macam nampak suka-suka seronok-seronok kan, tapi dia ada elemen muayashah yang besar dalam tu kan.
Jadi bila berjaulah, janganlah tidur. Janganlah awal-awal dah book seat paling belakang sebab nak tidur. Bila jaulah ni, especially ini untuk antum yang rajin murabi kan, memang cari masa yang antum pilih, antum nak target siapa untuk antum bermuayashah. Saya masih ingat lah masa saya bawa KMB dulu, saya sempat betul-betul bawa 2 batch lah. 2 batch. Dan memang sebelum mereka balik bercuti ke tempat masing-masing, kita akan buat jaulah. Jaulah jauhnya. Dan jaulah pergi Terengganu kan, yang tempat yang ada ikhwah lah. Dan memang saya akan susun kereta tu, kan, kita organizer kan, kita akan try susun kereta tu supaya kita dapat kenal, sebab biarlah kita as a team kan, kita selalu kenal kita punya mutarabi je. Kita nak kenal as a team, maknanya as satu KMB, team bergerak tu, kita nak kenal. So, bila luar di waktu dalam kereta kan, saya akan carilah masa-masa dengan mutarabi saya kan, pergi spend masa dengan ni. Saya ingat ada satu sesi tu, dengan ada seorang al-akh ni, entah kenapa tiba-tiba sebab dengan dia kan, ni macam jiwang pula nak cerita kan, tapi macam boleh heart to heart lah masa tu kan, sampai dua-dua macam menangis kan masa tu kan. Bila cerita ni meremang pula rasa bulu roma kan. Tapi maknanya jaulah ni memang sangat best lah untuk kita manfaatkan masa kita bermuayashah kan. Maknanya bila antum ada peluang untuk berjaulah, make sure antum manfaatkan masa betul-betul kan. Maknanya dalam kereta tu bukan hanya untuk dalam kereta tu bukan hanya semata-mata untuk sampai ke destinasi, tapi gunakan masa tu untuk boleh berborak-borak, lebih kenal. Ada satu brother ni, KMB jugalah kan, masjid KMB. Sebelum jaulah, saya memang tak kenal, sebab dia bukan saya punya anak usrah kan, memang tak kenal dia. Memang dia pun nampak seorang yang pendiam, seorang yang macam kita banyak preconceived idea. Maknanya kita banyak, kita dalam kepala kita dah ada satu idea, si dia ni siapa. Tapi lepas pergi jaulah tu, Masya Allah, kenal peribadi dia. Sampai kan dia pun bagi feedback yang sangat-sangat menyentuh hati kan. Kata terima kasih lah jaulah ni, terima kasih Abah Adam, kenal Abah Adam, macam ni. Kita pun rasa macam, Masya Allah, rasa berdosa pula kan dulu kita macam judge dia macam ni kan. Tapi lepas jaulah, lebih kenal dia. Dan, sebab kita masa berjalan, jangan jadikan muayashah tu macam satu kewajipan. Alah, kena buat, alah, aku nak muayashah. Tapi jadikan benda natural. Anggap ni memang benda yang antum nak buat. Sebab antum nak ta'aruf, nak tafahum kan, betul-betul nak kenal dengan anak usrah. Anak usrah ataupun mutarabi adalah amanah sebenarnya daripada Allah SWT untuk kita. Bila kita berjaya jaga dengan baik dan bila kita berjaya bina dengan baik, insya-Allah balasannya sangat besar di sisi Allah SWT. Dan bila kita dapat kuasai seni muayashah ni, kita akan rasa sangat best sebenarnya muayashah ni kan. Dan dapat bercurahat, dapat kenal. Sebab apa? Sebab dalam usrah, dalam waktu liqah usari tu adalah masa untuk kita bagi bahan kan. So, bila kita kenal anak usrah kita dapat sampaikan bahan tu dengan lebih tepat, dengan lebih baik. Contoh kita bagi tafsir apa? Tafsir Abasa ke, tafsir Mutafifin ke kan, tafsir An-Naba ke. Memanglah bacalah tafsir apa pun, semuanya tafsir baik. Tapi kita boleh takayufkan, kita boleh design penyampaian kita tu supaya betul-betul kena tepat pada lubuk hati. Betul. Tapi macam mana kita dapat benda tu? Maksudnya kita nak kenal dia kan, kalau kita tak pernah spend masa dengan dia, kita tak pernah sembang dengan dia, kita tak kenal dia ni macam mana. Kita kena bermuayashah. Okay? Selalulah saya dapat soalan, macam mana nak muayashah? Sebab masalahnya apa? Bila soalan ni timbul kerana dia merasakan muayashah tu benda yang skema. Macam saya cakap tadi kan, kena buat. Dia dah macam jadi satu benda yang syllabus, kena buat. Dia tak natural. Jadi bila kita rasa muayashah ni benda yang sangat natural, dia benda biasa je, kita borak-borak biasa, tanya khabar, kita nak kenal mak ayah dia, adik-beradik dia kan. Tanya pasal, tapi macam dalam surah Taha tadi, kita ada peluang-peluang yang kita nak cucuk jarum. Contoh kan, cerita pasal study. Sibuklah awak ni study kan, sibuklah sibuklah Ahmad kan. Sibuklah Ahmad ni, study kan. Dia macam itulah abang, tapi kita masuk itulah, itu yang abang sampaikan dalam ISK tu cik. Kita nak jadi robot kan, kita nak jadi kita robot tu. Kau janganlah skema sangat cakap benda tu kan. Ini contoh, pandai-pandai lah nampak benda tu natural kan. Ingat tak kan cerita Pak Mat tu? Kan? Benda sama kan, apa kita buat sebenarnya untuk study tu apa? Contohnya dia cerita pasal apa pula, dia cerita pasal game kan. Ataupun kita nampak kita masuk bilik dia ada banyak CD-CD game, betul-betul. Oh banyak game selalu main game. Contohnya macam tu kan. Lepas tu kita masuklah kan. Kalau ada masa main game,
Ada masa tak untuk Allah? Ini memang kasi sentak kan. Tapi maknanya kita kena pandai cari soft spot dia. Semua orang soft spot dia mungkin family. Yeah. Soft spot semua orang mungkin cita-cita kan, impian. Ini keluarga susah, hidup susah. So kenapa dia nak belajar kan, dia nak keluarkan keluarga dia daripada kesusahan. So how do we leverage on that point? Macam mana kita nak manfaatkan point yang kita dapat tu, info yang kita dapat tu, supaya kita dapat tarik dia kepada dakwah tarbiyah. Supaya dia merasakan dakwah tarbiyah adalah solusi kepada apa yang dia tengah cari. Kebanyakan binaan-binaan ataupun program kita memang pada fasa ini. Fasa yang orang kata tak matang lah. Tak matang lagi sebenarnya kan. Dulu kan saya masa form 1 kan, tengok abang-abang form 5 ni besarnya, matangnya, maconya kan. Tapi bila kita dah form 5 kita macam budak-budak lagi kan, main kejar-kejar. Maknanya kita, umur 20-an ni pun belum matang lagi kan. Umur belasan, 18, 20-an tak matang lagi. Masih lagi mencari-cari makna hidup. Masih lagi mencari orang kata peluang-peluang apa ni untuk mengenali diri. So if we can find the right soft spot, apa benda yang dapat menyentuh hati dia pada sudut yang paling dalam, apa poin-poin yang dapat menampar dia kan, menerajang hati dan jiwa dia, insya-Allah. InsyaAllah dia akan tertawan lah dan dia akan nak ikut kita. Sebab akhirnya apa yang saya cakap tadi, ramai orang yang bersama dengan dakwah tarbiyah ni di peringkat awal bukanlah disebabkan oleh fikrah sangat, bukan disebab kita, itu peranan kita nak tanamkan fikrah tu. Bila muasyah itu peranan kita. Tapi di tingkat awal mereka ikut-ikut ni bukan sebab nak fikrah sangat, tapi lebih kepada peribadi, murabi ataupun orang yang tarik itu. Akhirnya yang saya nak kongsikan pada malam ini, apakah kita muasyah juga, kita nak tahu kan apakah isyarat-isyarat, apakah tanda-tanda muasyah yang kita buat ni berkesan. Dah spend masa banyak, dah belanja KFC, dah belanja tea leaf, dah bawa keluar pergi sana sini, tengok-tengok tak ada hasil berkesan. So apakah antara tanda-tanda muasyah itu berkesan? Yang pertama adalah dia sendiri seronok nak berkongsi dengan kita kan, nak ajak kita sembang. Tapi kena berhati-hati juga, ada setengah orang dia memang kaki sembang, dia memang suka menyembang. Kita tak naklah orang yang macam tu kan. Tapi kita nak orang yang maknanya selama ni dia mungkin nampak macam tak open, dia mungkin nampak susah nak ajak nak open up. Tapi bila tiba-tiba kan, abang free abang, saya ada benda nak cerita, jangan lepaskan peluang. Itu maknanya dia dah terbuka kan, dia dah percaya dekat kita. So maksudlah poin kedua tu kan, akan cari kita untuk kongsi masalah. Maknanya dia tidak teragak-agak untuk berkongsi apa masalah. Bang, saya ada masalah sikit lah kat rumah. Contoh kan, mak ayah gaduh contoh. Ataupun yang bang, saya sini malu cerita abang, begitulah, saya tak ada duit abang. Ini pun kena hati-hati sebab ada juga kes yang dapat madu yang memang kaki lipat kan, kaki pinjam duit orang kan. Itu pun berhati-hati. Kita bukan nak judge, tapi maknanya ada elemen berhati-hati kat situ. Tapi kalau betul dia genuine ada masalah, ini peluang untuk kita bantu kan. Bayangkan dia dah buka hati dia untuk dikongsi dengan kita masalah dia, dan kita pula masuk line masa tu, sungguh-sungguh kita nak bantu dia kan. Mestilah dia akan sangat jatuh cinta lah kan, terhutang budi dengan kita. Dan bila kita dah berjaya muayyashah dengan baik dengan mutarabi kita, insya-Allah bila dah sampai tahap untuk dia diberi tanggungjawab, diberi amanah, dia tak akan culas, tak akan banyak bagi alasan. Macam kita Nabi Musa tadi kan, bila Allah dah suruh Nabi Musa pergi kepada Fir'aun, dia bukan lagi bagi alasan, tapi dia minta tools, dia minta diberi kekuatan. Sebab hasil kita bermuasyah, maknanya dia pun percaya kat kita. Maknanya dalam kepala dia kan, oh abang ni bagi tugasan dekat aku, mesti dia faham kan, kenapa dia bagi, aku pun percaya kenapa dia bagi tugasan ni dekat aku. Betul tak? Ideally itu yang berlaku kan, walaupun dialog tu tak berlaku lah dalam diri orang tu dan diri kita kan. Tapi maknanya dia dah sikoh dekat murabi dia atau pekan mas'ul dia, bagi tugas kat dia. Sebab masuk dia dah kenal dia. Dia ni memang ini kekuatan dia, ini kelemahan dia, dia suka ni, dia tak suka ni. Jadi tugasan dia diberikan ni, aku percaya mesti ada sebab dia bagi kat aku kan. Okay? Dan kita akan nampak hasil muasyah berkesan lah, orang ni dia proaktif dalam liqah. Dan sebab dia dah faham. Dan dia dah suka dengan halaqah, dia dah suka dengan usrah. Jadi datang usrah tu bukan semata-mata sebab rasa terpaksa, dan bukan sebab rasa
apa ni, tak ada benda lain nak buat, datanglah usrah tak. Tapi dia memang dah mula menjiwai usrah. And apa maksud proaktif? Proaktif ni contoh bila kita minta bagi tadabbur, dia tadabbur. Bila kita minta bagi pendapat, dia bagi pendapat. And nampaklah dia concern dengan kawan-kawan yang lain. Dia cerita kat kita, bang, apa ni Abu ni macam lama tak tahu usrahnya, you okey abang? Contoh kan. Itu adalah tanda-tanda yang sihat menunjukkan bahawa Aisyah tu dengan baiklah. Yang seterusnya, yang kelima, fikrah yang jelas. Sebab tadi kan saya kata kan, antara tujuan Aisyah untuk kita tanam fikrah, untuk kita pasakkan fikrah. Jadi fikrah dia ni jelas. Dan jelas ni mestilah diterjemahkan dengan amal, betul tak? Kita tak nak orang yang suka berdebat, orang yang suka berdialog, orang yang hanya tahu bercakap kan. Tapi diterjemah dengan amal. Maknanya apa? Bila kita dah minta dia pergi tajmid, dia dah pergi tajmid. Dan bila kita minta dia mengisi, dia tak ada masalah. Biasalah kadang-kadang kan, mungkin macam saya cerita dia perlukan bahan tambahan, perlukan sokongan tambahan, kita bagilah. Tapi dia tak ada alasan. Dia tidak bercurah dan bermalas-malasan dan bersedia untuk disusun. Samalah macam poin ni, maknanya sebab kita dah kenal dia, kita dah tahu apa kekuatan dia, apa kekurangan dia, apa posisi yang baik untuk dia, dan dia pun faham benda tu, bahawa kita faham, dia pun dah sikoh dan bersihkan kepada kita, dan insyaAllah dia sudah sampai tahap untuk dia bersedia untuk disusun di mana-mana medan atau di mana-mana posisi yang diperlukan untuk kebaikan dakwah dan tarbiyah. InsyaAllah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ini untuk sesi Mu'ayyashah. Kalau ada soalan, kita akan buka soalan dululah insyaAllah. Kalau tak ada soalan, teruskan semula kepada Akhi Fadlul untuk agenda yang seterusnya.